Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Bycam Studio. Finally, Coach Kim telah mengumumkan nama 23 pemain yang akan beraksi dalam kelayakan Piala Asia 2023. List nama kali ini menyaksikan 6 pemain telah digugurkan, termasuklah nama-nama seperti Afiq Fazal, Shaun Nizam, Kogi dan juga Raja Gelecek kita iaitu Leridon Krasniqi. Tak lupa juga, kita sekali lagi diberi peluang untuk melihat aksi world class striker kesayangan penyokong-penyokong Malaysia iaitu Zulhilmi De Paula. Aku tak tahulah apa amalan, rahsia yang De Paula ni selalu buat. Sampaikan nama dia selalu je lekat. Mungkin Coach Kim nampak something special yang ada pada De Paula ni yang kita semua tak nampak. So guys, kita move on je lah. Mana yang ada, itulah yang terbaik. Untuk video kali ini, aku ingat aku nak buat pasal light up pilihan aku untuk game pertama nanti menentang Turkmenistan. Kita mulakan dulu dengan formasi. Formasi yang aku nampak ada dua je. Sama ada 4-3-3 ataupun 3-4-3. Sebab Coach Kim dah guna dua formasi ni. So untuk game pertama nanti, aku rasa lah kan, formasi yang akan digunakan adalah formasi 3-4-3. Dengan formasi ni, bahagian pertahanan kita akan lebih secure dan wingback akan selesa naik ke atas untuk melakukan overlapping. Settle bab formasi, kita pergi pula kepada pemain-pemain. Di posisi penjaga gol, Faizal Malias, antara pemain yang cukup berpengalaman dalam skuad kebangsaan, masih lagi berada dalam prestasi terbaik dan bagi aku dia ni adalah pilihan yang lebih baik dari Khairul Azhan dan juga Shihan. Ditambah pula dengan ketiadaan Aidil, kita perlukan seorang leader di atas padang. So kat sini tugas Faizal bukan setakat nak save bola je, tapi dia kena lead pemain-pemain lain. Next, 3 pemain untuk posisi centre back. Pilihan aku Dion Kuls, Syahul Saad dan Kuzaimi PE. 3 pemain yang bagi aku memang cukup solid lah untuk mengisi posisi CB tu. Badak sebagai last man, Dion sebagai CB kanan dan Kuzaimi sebagai CB kiri. Apa yang aku harapkan, gandingan 3 CB ni mampu untuk mengekang setiap asakan daripada pihak lawan. Kalau boleh kita target jangan buat mistake, jangan bagi bolos dalam game ni. Bukan apa, kadang-kadang kita bolos ni berpunca daripada kesilapan kita sendiri. Padahal opponent tak ada attack mana pun, tapi disebabkan oleh satu mistake, tengok-tengok kita bolos. So yang penting, pastikan bahagian pertahanan kita kebal sekebal yang mungkin, biar sampai opponent tu mati kutu nak dapatkan gol. Next, posisi wingback Matt Davis dan Koh Bing Ong. Bila kita main 3 CB dekat bahagian belakang tu, so tak ada masalah lah untuk wingback ni naik ke atas untuk melakukan overlapping. Sebab space kosong kat belakang tu dah ada player yang cover. So wingback ni tak perlu takut lah untuk selalu sangat naik ke atas. Tapi janganlah pula selalu naik ke atas sampai lupa pula nak turun. Senang cerita, yang penting kalau cepat naik, kena cepat turun. Dan tak lupa juga, apa yang aku nak tengok, kualiti crossing daripada 2 pemain wingback ni. Kalau boleh, cross bola tu biarlah berkualiti, biarlah cantik, supaya senang kita punya striker nak score gol. Next, 2 pemain tengah. Aku pilih Syamil Kuti dan juga Nazmi Faiz. Kalau ikutkan, kita boleh je letak Azam Aziz dan juga Nazmi Faiz ni main sekali. Tapi aku yakin coach mesti akan letak seorang destroyer dekat bahagian tengah tu. Sebab tu aku pilih Syamil Kuti. Tugas dia untuk buat kerja-kerja kotor, manakala Nazmi Faiz pula bertindak sebagai playmaker. Cuma aku harap Syamil ni boleh lebih tenang apabila dapat bola dan cuba untuk kurangkan foul yang boleh mendatangkan kad. Nak buat tackle, pastikan tackle tu clean. Manakala Nazmi pula kena lebih kreatif, bijak untuk cipta peluang kepada pemain-pemain di bahagian depan. Next, 2 pemain sayap. Pilihan aku adalah Arif Aiman dan juga Faizal Halim. Aku macam dilema sikit lah, tak tahu nak pilih Akia ke Faizal. Tapi bagi aku, mungkin Faizal adalah pilihan yang lebih sesuai. Akia mungkinlah boleh masuk sebagai pemain sub, masuk pada minit ke 60 ataupun 70, time di mana opponent dah start letih. Kat situ kita perlukan kelincahan dan kelajuan Akia ni. Mungkinlah kan dia boleh dapatkan lagi penalti untuk skuad kebangsaan. Bayangkan, dapat penalti, De Paula yang skor. Tak ke bergegar Stadium Bukit Jalil tu bila idola kita yang skor. Arif Aiman pula, macam biasa, kita tahu apa yang dia mampu untuk lakukan. Laju, lincah, hantaran yang cukup berkualiti. Aku yakin mesti defender ni tak senang duduk lah nak lock si Aiman ni. Miki pun sama, badan je kecil tapi lincah dan laju. Bagi aku, bahagian sayap kita ni memang cukup-cukup mengancam lah. Sebab kita mempunyai pemain-pemain sayap yang cukup lincah dan laju. Cuma aku nak pesan, janganlah bermain terlalu individu. Kalau boleh pas, janganlah asyik nak gelecek je. Lastly, posisi penyerang, aku pilih
Syafiq Ahmad. Kita boleh nampak prestasi Syafiq tahun ni jauh lebih baik kalau nak dibandingkan pada tahun lepas. Boleh nampaklah yang minit permainan dia bersama dengan Kedah sedikit sebanyak membantu dia untuk meningkatkan prestasi. Aku harap Syafiq ni mampu lebih klinikal lah di depan gol. Kalau dapat chance nak skor je. Aku paling suka dia punya header tu. Memang padu lain macam. Sebab itulah kita perlukan crossing yang berkualiti tinggi. Senanglah sikit Syafiq tu nak tanduk bola. Jadi itulah dia line up pilihan aku untuk game pertama nanti. Ini cuma sekadar prediction aku je. Mungkin ada pemain yang kena, mungkin ada pemain yang tak kena. So kalau anda semua ada pilihan anda sendiri, boleh share dengan aku dekat bahagian komen dekat bawah ni. Jadi itu je lah video aku pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimans, aku ciao dulu. Peace.